Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani Khas. Apakah nasib pekerja yang kehilangan pekerjaan sepanjang tempoh PKP, PKPB dan juga PKPP dan bagaimanakah kesejahteraan ekonomi sosial dapat dipelihara bergerak ke hadapan? Kami ingin mendalami isu ini susulan pengumuman Pelan Jana Semula Ekonomi dan juga PKPP yang diumumkan Perdana Menteri sebelum ini. Dan fokus kami pada hari ini dan juga pada malam ini ataupun pada ketika ini adalah peranan Perkeso dalam proses peringkat keempat strategi 6R kerajaan iaitu pemulihan dan proses-proses lain seterusnya dalam revitalize dan juga reform. Dan bersama kita untuk membincangkan perkara ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Pertama sekali Datuk Seri, kita melihat kepada peranan Perkeso disebut dalam Pelan Jana Semula Ekonomi. Saya tahu sebelum ini Pelan Prihatin PKS juga ada dan juga Pelan Rangsangan Ekonomi 2020 juga ada. Dalam perkara utama yang disebut pada Pelan Jana Semula Ekonomi ini adalah program subsidi upah yang dipanjangkan, dilanjutkan, kerja fleksibel dan juga kerja dari rumah serta pelindungan kepada pekerja dalam ekonomi gig. Bagaimana Perkeso lihat peranan dalam ketiga-tiga tugasan ataupun perkara baru ini, dalam memastikan bahawa pekerja yang diberhentikan dan juga pekerja yang terlibat dalam program tersebut mendapat bantuan yang efektif dan pantas? Okay. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Perkeso sebelum ini, jika dilihat pemahaman masyarakat di luar sana adalah untuk membantu dari segi jika berlaku kemalangan, jika berlaku kematian, kecederaan, itulah fungsi Perkeso. Tapi harus diingat bahawa bermula tahun 2018, Perkeso telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Akta 800, iaitu Akta Sistem Insurans Pekerjaan. Dan di dalam Akta Sistem Insurans Pekerjaan ini, dia mempunyai dua komponen utama. Komponen pertama adalah bantuan keuangan kepada mereka yang hilang pekerjaan. Komponen kedua adalah bantuan kepada mereka dalam carian pekerjaan ataupun apa yang kita panggilkan Public Employment Services Function. Dan bila berlaku keadaan pandemik COVID-19 ini, sepatutnya itulah yang dilaksanakan oleh Perkeso, iaitu membantu mereka yang hilang pekerjaan. Tetapi itu adalah rawatan. Jadi kerajaan saya rasa telah melihat jauh akan implikasi yang akan berlaku akibat pandemik COVID-19. Kerajaan telah memperkenalkan subsidi upah right on platform of sistem insurans pekerjaan ini untuk memastikan kita menghalang atau prevent daripada mereka hilang pekerjaan. Jadi itu yang diperkenalkan subsidi upah dan juga Employment Retention Program untuk memastikan bahawa mereka ini masih kekal bekerja, membantu majikan dan pekerja. Jadi beberapa perkara yang dimaklumkan sebentar tadi sebenarnya adalah juga melihat bukan hanya setakat membantu dari segi gantian pendapatan dan sebagainya. Jika kita lihat kepada fenomena ataupun new normal, mereka bekerja daripada rumah. Jadi sebelum ini mungkin mereka menganggapkan tempat kerja hanya premis majikan. Tapi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, ramai di antara mereka masih bekerja. Tapi bekerja daripada rumah. Dan ini adalah antara satu pendekatan yang diumumkan untuk kita menerima juga jika kemalangan berlaku di rumah, boleh dianggap sebagai mereka layak untuk menerima faedah Perkeso. Jika tidak, mungkin ia akan menghalang dari segi kebajikan pekerja dan juga kebajikan majikan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang kita dapat lihat apa yang boleh dibantu dan dilaksanakan oleh Perkeso dalam pengumuman baru-baru ini. Mengambil pengalaman yang bermula tahun 2018 tersebut dan juga satu mandat baru yang diberikan, bagaimana Perkeso melihat nilai tambah kepada ketiga-tiga perkara tersebut? Dari segi libat urus dengan pelbagai pihak, ada Perkeso bertemu dengan mereka yang majikan yang ingin memberhentikan pekerja, pekerja yang diberhentikan pekerja dan juga apa yang dipelajari sepanjang tempoh PKP, PKPB untuk memastikan bahawa penyampaian tersebut efektif kerana kita bercakap tentang mereka yang kehilangan ataupun akan kehilangan pekerjaan. Apa yang nilai tambah yang diberikan? Okey, kalau kita ambil dalam situasi biasa, dalam situasi yang tidak melibatkan pandemik COVID-19, aktiviti yang dijalankan memang sedia ada dan dilaksanakan mengikut norma biasa. Maknanya kalau kata kita majikan memberhentikan pekerja atau pengecilan majikan downsizing dan sebagainya,
pekerja itu akan hadir ke pejabat perkeso, melaporkan, mengisi borang, mendapat faedah dan kita akan adakan job fairs dan sebagainya. Misalnya kita telah adakan lebih daripada 350 job fairs untuk membantu mereka yang hilang kerja. Tapi di dalam pandemik COVID-19 ini adalah satu perkara yang luar biasa. Jadi kita perlu bersedia untuk mengatasi ataupun untuk mendepani perkara ini dengan lebih efektif. Atas sebab itu, kita telah juga melihat bagaimana kita boleh menambah baik kepada aktiviti yang telah sedia ada. Misalnya kita mengadakan latihan secara online. Kita mengadakan event dari segi job fairs secara maya, maknanya secara online. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang dibantu dari segi carian pekerjaan. Bagi mereka yang hilang pekerjaan, kita juga engage dengan ataupun kita mengadakan libat urus dengan majikan-majikan sebelum mereka berhasrat untuk membuang ataupun memberhentikan pekerja. Maklum kepada Perkeso melalui sistem insurans pekerjaan untuk kita hadir ke pejabat ataupun untuk kita membantu mereka dari segi memproses, membuat tuntutan, kerana kita bagi kami di Perkeso ini adalah satu perkara yang di luar kebiasaan untuk kita membantu, because dalam keadaan pandemik ni banyak majikan yang tidak dapat meneruskan perniagaan akibat beberapa faktor, disebabkan tiada perniagaan, tidak dapat perluasan perniagaan dan sebagainya. Jadi mereka ni perlu mengecilkan perniagaan, perlu mengurangkan pekerja, dan kita tampil peringkat secara proaktif untuk membantu majikan ini. Ini antara perkara yang dilakukan dalam keadaan situasi sebegini. Ada bantu fahami mereka yang nak tahu bantuan apa yang diberikan oleh kerajaan dalam pakej-pakej prihatin tersebut. Kerana kita tahu ada bantuan kerajaan, tapi mungkin rakyat dan juga mereka yang terkesan tak tahu. Betul. Engagement bagaimana Perkeso lakukan dan juga bagaimanakah ini diwar-warkan kepada luar sana agar peranan Perkeso dan juga pelan prihatin, pelan penjana kerajaan ini dapat difahami oleh mereka yang terkesan ataupun akan terkesan. Ya. Sebenarnya banyak pendekatan yang dilakukan. Antara pendekatan yang dilakukan adalah dengan beberapa maklumat ataupun beberapa pendekatan secara maya ataupun apa yang kita lakukan melalui social media. Jadi kita melaksanakan beberapa naratif untuk kita berkongsi dengan stakeholders. Misalnya kita bekerjasama dengan semua persatuan-persatuan majikan yang menaungi majikan-majikan di bawah naungan mereka. Kita juga engage dengan beberapa persatuan-persatuan pekerja. Dan di samping itu juga kita mengadakan beberapa perkongsian di dalam media-media massa dan media-media elektronik untuk memaklumkan akan apa yang sebenarnya disediakan di dalam pakej rangsangan ataupun di dalam pengumuman penjana ini. Apa respon mereka, Datuk Seri? Ramai di antara mereka yang mengambil ataupun menerima dengan positif kerana mereka tidak pernah dalam sejarah. Saya ingin menyatakan tidak pernah dalam sejarah. Pertamanya, bila berlakunya keadaan situasi ekonomi yang tidak stabil. Kalau kita ambil tahun 1997, kita ambil tahun 2007, 2008 dan 2012, sebenarnya perkara-perkara ini tidak pernah berlaku. Misalnya subsidi upah, membantu dari segi pengekalan pekerjaan, dan baru-baru ini di dalam pengumuman hiring insentif ataupun kita panggil insentif pengambilan pekerja. Tidak pernah ada sebelum ini. Jadi ini semua adalah perkara baru dalam membantu majikan dan pekerja. Jadi mereka amat positif dan mereka mungkin tidak menyangka bahawa kerajaan dan Kementerian Sumber Manusia memikir ke arah itu sehingga dapat membantu mereka untuk terus kekal di alam pekerjaan dan dapat membantu mereka untuk menerima bayaran gaji walaupun dalam keadaan mereka tidak dapat hadir bekerja ataupun mungkin mereka dapat hadir secara separa ataupun dengan jangka waktu kerja yang disingkatkan. Jadi ini tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Okey, Datuk Seri, kita lihat video ini yang disediakan oleh Perkeso tentang sistem insurans pekerjaan Perkeso. Selepas ini saya tanyakan Datuk Seri beberapa soalan berdasarkan video ini, ya. Okey. Encik Fairuz, dia telefon saya, dia sangat dia nak tolong saya
nak tolong cari kerja untuk saya. Saya memang terima kasih pada Cik Fairuz. Sekarang orang yang datang ambil pun saya terima kasih lah. Memang banyak. Jadi Datuk Sri, itu adalah video yang kita lihat tentang Puan Vanita dan saya ingin tanya tentang mereka yang kehilangan pekerjaan ni. Mereka ni bukan nombor, angka, peratusan, berapa ratus ribu semua yang hilang pekerjaan. Mereka ini adalah individu yang ada tanggungjawab kepada keluarga, kepada masyarakat mereka. Komitmen kepada penganggur ini dalam memastikan mereka boleh kembali berdiri di atas kaki mereka dan menyumbang secara ekonomi kepada keluarga mereka. Komitmen Perkeso ni bagaimana kepada penganggur ini ataupun mereka yang akan dibentikan pekerja dan juga berdepan cabaran, ahli dan bukan ahli? Tidak dinafikan, bermulanya tahun 2018, Perkeso hanya menumpukan kepada mereka yang mencarum di bawah sistem insurans pekerjaan yang melibatkan hampir 7 juta pekerja. Memang itulah tanggungjawab Perkeso memastikan mereka yang mencarum, bila hilang pekerjaan, ada gantian pendapatan dan seterusnya kita membantu penganggur ini untuk mendapat pekerjaan. Tetapi adakah kita hanya confine kepada mereka yang menjadi pencarum? Tapi negara kita juga mempunyai lepasan sekolah. Negara kita juga mempunyai graduan-graduan yang menganggur. Negara kita juga mempunyai ramai apa yang kita panggil OKU yang masih tidak mempunyai pekerjaan. Jadi atas dasar itu, dengan melihat kepada apa yang telah dilaksanakan oleh Perkeso di bawah sistem insurans pekerjaan, dengan pendekatan apa yang kita panggil case management, kita setiap individu tu, maknanya matlamat utama kita bukan hanya memberi faedah dari segi wang ringgit, maknanya yang mereka layak, tapi matlamat kita adalah jangka panjang untuk memastikan bahawa mereka ini mendapat kerja semula. Jadi dengan pendekatan case management, apa yang kita sediakan hand holding, maknanya memastikan dengan kita mempunyai hampir 300 kaunselor. Setiap kaunselor tu ada tanggungjawab mungkin 100-200 pekerja yang penganggur, bukan pekerja, penganggur, untuk mereka dikembalikan semula untuk mendapat pekerjaan baru. Jadi ini diperluaskan bukan hanya untuk mereka di bawah sistem insurans pekerjaan. Kita juga mempunyai tanggungjawab sebagai agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menjaga kepentingan pekerja dan menjaga kepentingan majikan. Kita harus ingat kepentingan yang kita jaga bukan hanya pekerja. Majikan juga adalah stakeholders yang paling penting. Majikan juga perlu kita bantu. Jika mereka memerlukan 50 pekerja ini boleh jadi sama ada mereka ini pencarum sistem insurans pekerjaan, pekerja ini boleh jadi pelepasan sekolah, pekerja ini mungkin mereka graduan yang mengganggu. Jadi atas dasar itu, kita akan melihat kepada kedua-duanya sekali. Maknanya sama ada mereka itu pencarum di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun mereka itu bukan, kalau kita nak anggap sebagai di bawah tanggungjawab Perkeso. Jadi atas dasar itu yang telah diperkenalkan di dalam penjana bahawa kita akan melihat secara menyeluruh untuk membantu mereka yang hilang kerja. Secara ringkas, Datuk Sri, sebelum kita berehat, iaitu 2.2 juta pekerjaan dapat diselamatkan melalui program yang diumumkan kerajaan sebelum ini, Prihatin, dan juga program-program lain sebelum ini. Dan juga pada ketika ini ada program baru iaitu program insentif pengambilan pekerja. Jadi ada end-to-end peranan Perkeso daripada mereka mula dibuang kerja sehingga mereka dapat kerja baru. Adakah ini Datuk Sri lihat satu goal ataupun satu sasaran baru Perkeso untuk memastikan dan juga menempatkan seramai boleh mereka yang hilang pekerja untuk dapat pekerjaan baru? Sukar tak dalam tempoh ekonomi ketika ini? Kalau kita nak lihat dalam keadaan sekarang ni pun sebenarnya tidak begitu sukar. Walaupun dalam keadaan pandemik COVID, kita masih dapat menempatkan 9,405 penganggur di alam pekerjaan. Jadi bila kita lihat dalam keadaan situasi ini, ada pekerjaan yang berkurang, tapi ada pekerjaan yang ada demand. Jadi walaupun mungkin yang hilang tu lebih banyak daripada yang diperlukan,
Tapi apa yang perlu kita lihat bahawa perancangan tu memang dah sempurna, dah disusun. Jangan buang pekerja. Kita berikan employment retention program. Kita berikan wage subsidy. Kalau kata terpaksa dibuang daripada kata 10 orang, 5 dibuang, kita ada hiring incentive. Maknanya jika mereka dikeluarkan, diberhentikan kerja, kita boleh menggalakkan majikan untuk mengambil semula. Kita akan memberikan hiring incentive seperti yang saya rasa semua sedia maklum, kita mempunyai 3 kategori. Bila you diambil sebagai seorang pekerja, kita akan bayar selama 6 bulan hiring incentive. Tapi dalam proses itu, in between tu, di sini pentingnya fungsi pengurusan kes. Apa yang dilakukan oleh Perkesut ni adalah standard OECD. Maknanya kita sediakan penempatan pekerjaan, kita sediakan career counselling, kita bagi penggantian pendapatan. Kita juga kalau you have to mobilize, katanya you bergerak daripada Sabah ke Kuala Lumpur, we will give you 1,000 one-off payment untuk you memulakan modal untuk hadir ke Kuala Lumpur untuk memulakan pekerjaan baru sebagai penganggur. Jadi di samping itu kita juga melihat kepada apa yang kita panggil akhirnya active labour market policy. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan yang telah diumumkan selari dengan negara-negara maju. This is something that we should be proud of that kita dapat dan akan laksanakan. Okey, kita akan berehat seketika Datuk Seri. Kembali selepas ini, latihan dan juga pekerja ekonomi gig, bagaimanakah pula ini akan dilakukan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali terus saja bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perkesut Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamad. Datuk Seri, kita ada sekitar 8 minit lagi. Saya nak tanya 4 soalan dalam masa 8 minit, Datuk Seri. Pertama sekali, Datuk Seri, tentang skim untuk pekerja ekonomi gig, kerana kita harus iktiraf bahawa mereka ini menyumbang kepada ekonomi negara, terutama ketika PKP, PKPB ini 30,000 pekerja dibantu dalam 50 juta ringgit. Adakah ini menjadikan mereka lebih formal, lebih diiktiraf dan juga lebih perlindungannya dalam sektor pekerjaan, dan juga adakah ini akan meningkatkan lagi tarikan kepada sektor ini? Harus saya kongsi di sini bahawa ekonomi gig ini adalah satu fenomena baru dan berkembang dengan begitu pesat sekali di dalam pandemik COVID-19 ini. Kita dapat lihat bahawa kalau kita lihat dari segi pendaftaran yang ada bersama MDEC, kita mempunyai hampir 400 ke 450 ribu mereka di dalam aktiviti ekonomi gig. Tetapi mereka ini tidak mempunyai sebarang safety net. Tiada perlindungan keselamatan sosial. Jadi atas dasar itu, kita melihat bahawa untuk ke depan, in future, ekonomi gig ni akan menjadi suatu pekerjaan baru. Yang mana dia adalah satu fenomena baru. Mereka ini tidak mempunyai arrangement majikan dan sebagainya. Mereka ini bekerja sendiri di atas satu platform yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan. Bagaimana jika mereka ini bekerja dan tidak dilindungi? Jika berlaku sesuatu kemalangan, kecederaan, kematian, mereka tidak mempunyai sebarang gantian pendapatan. Atas dasar itu, kerajaan memikirkan bahawa inilah masanya untuk kita menggalakkan bahawa mereka ini juga dilindungi. Di atas dasar itu, kerajaan memperkenalkan dana padanan sebanyak 50 juta ringgit, di mana untuk mereka yang di dalam ekonomi gig ini, mereka akan mendapat perlindungan di mana 70% dibayar oleh kerajaan, 30% oleh pembekal perkhidmatan platform ini, dan mereka akan mempunyai safety net yang sempurna jika berlaku sesuatu kecederaan, kemalangan kepada mereka yang di dalam ekonomi gig ini. Akan ditingkatkan jumlah tersebut 30,000 berbanding dengan apa yang 400,000 yang Datuk Seri katakan? Minima 30,000. Maksima it can be 200,000, can be 250,000. It depends berdasarkan kepada minat daripada mereka yang di dalam ekonomi gig ini. Sebab bagi saya mereka patut ambil peluang
kerana ini adalah kali pertama kerajaan, saya boleh menganggapkan ini mungkin antara saya juga di dalam International Social Security Association dan sebagainya, ini adalah antara negara pertama yang memberi dana padanan kepada mereka yang di dalam economic gig ini, yang mungkin setakat ini saya boleh mungkin kongsi dengan rakan-rakan saya di negara-negara lain. Pendekatan kita ini adalah satu pendekatan yang harus dipuji dan mungkin yang pertama. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pekerja di rumah. Ada skim bencana pekerjaan yang juga melindungi pekerja ini. Adakah Datuk Seri melihat ini akan menggalakkan lagi lebih ramai majikan untuk melihat kepada operasi yang lebih lean di office dan kemudian fokuskan kepada kesejahteraan pekerja di rumah? Apa yang peranan yang Perkeso boleh mainkan untuk pekerja dari rumah ini? Tentunya ada isu yang berbeza, mental health issue, work-life balance, kemudian isu-isu lain yang didepani pekerja di rumah, kerana ini adalah situasi di mana tekanan kerja itu ada di rumah. Kesejahteraan keluarga bagaimana? Apa yang Perkeso akan lakukan? The first thing, pertama sekali kita harus sedia maklum bahawa bekerja dari rumah ini adalah satu new normal juga. Bila kita kaitkan dalam keadaan sekarang ni, kita kena berbalik kepada pandemik ni. Sebenarnya pandemik ni mengajar kita banyak perkara baru. Jadi bila berlakunya pandemik COVID-19, ramai di antara pekerja yang bekerja daripada rumah kerana beberapa masalah kekangan kebajikan keluarga, menjaga anak dan sebagainya. Tetapi ada di antara majikan mendapati bahawa produktiviti meningkat. Mungkin untuk mengurangkan kos dan sebagainya, mereka tidak perlu ada physical office. Maklumat dan sebagainya, pekerjaan boleh disempurnakan di rumah. Tapi kita harus juga melihat kepada pekerja dari segi mungkin bila bekerja di rumah, confine di rumah, dari segi work-life balance-nya bagus. Maknanya mereka mempunyai keluarga di situ, mereka boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti lain. Tetapi mungkin akan timbul masalah dari segi tekanan dan sebagainya, because pada masa yang sama mereka harus bekerja, mereka harus buat perkara multitasking. Jadi perkara-perkara ini semua diambil kira. Tapi apa yang penting di sini, atas pengumuman yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menjaga kebajikan mereka. Kalau dulu bila mereka di tempat kerja, kalau mereka mengalami stres, mereka mengalami kemalangan, baru dianggap sebagai seorang pekerja dan layak mendapat faedah. Tapi kalau di rumah, itu bukan tempat kerja. Tapi hari ini, Perkeso setelah kita melihat kepada keperluan ini, kita mengiktiraf bahawa rumah juga adalah tempat kerja. Jadi what we call small office, home office, SOHO. Jadi ini adalah lebih kepada kebajikan pekerja itu untuk memastikan bahawa mereka tidak perlu risau dari segi jaringan keselamatan sosial, dari segi faedah-faedah yang diperolehi jika berlaku kemalangan, jika berlaku sebarang situasi yang boleh melayakkan mereka untuk mendapat faedah Perkeso. Jadi ini adalah sebenarnya hasrat dan matlamat yang kita menganggapkan bahawa rumah juga adalah tempat kerja. Dan terakhir sekali Datuk Seri, kita nak bercakap tentang naik taraf portal perkhidmatan pekerjaan negara. Ini juga ada kaitan dengan video ataupun career fair yang dilakukan Perkeso 11 ke 15 Mei sebelum ini. Ia diadakan di atas talian. Adakah Perkeso akan adakan banyak lagi career fair di atas talian selepas ini, dan juga apakah penambahbaikan kepada career fair tersebut? Saya tahu ada perbincangan dan juga ada latihan daripada mereka untuk pergi ke interview. Bagaimana, apa lagi akan dilakukan Datuk Seri untuk career fair virtual dalam masa depan? Pertamanya, soalannya sama ada lebih banyak, memang akan lebih banyak lagi career fair. Kalau kita lihat statistik kehilangan pekerjaan yang telah dilaporkan sehingga 10 Jun adalah sebanyak 37,830. Tahun lepas, 2019, kehilangan pekerjaan ada 40,048. Jadi telah ada peningkatan hampir 80% sehingga Jun kalau kita nak banding bulan tu. Jadi kalau kita hanya nak rely ataupun kita hanya nak melaksanakan career fair secara fizikal, kita memerlukan banyak career fairs. Jadi kita akan bekerjasama di dalam di bawah kementerian dengan Jabatan Tenaga Kerja. Itu adalah career fair secara fizikal. But way forward, perlu lebih banyak lagi career fair yang kita adakan secara maya, secara online yang kita telah mulakan. In fact, kita juga telah engage dengan semua
apa yang kita panggil di masyarakat luar bandar, kita panggil internet desa. Kita telah identify di setiap lokasi ini dan telah memberi latihan kepada mereka bagaimana jika ada kekosongan boleh dilaksanakan secara talian, dan jika ada keperluan reskilling, upskilling secara talian juga boleh dilakukan melalui portal yang sedia ada. Jadi portal ini bukan hanya melihat kepada job matching. Portal ini dia banyak is intelligence proses yang melihat kepada jika ada keperluan latihan, kelayakan apa pekerjaannya, lokasi pekerjaan dan sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan adalah untuk melaksanakan lebih banyak career fair, but kita akan menambah career fair secara talian. Dan kualiti pekerjaan yang ditawarkan, Datuk Seri? Kualiti pekerjaan dia merangkumi pelbagai. Maknanya kalau kita lihat dari segi jumlah kehilangan pekerjaan, lebih 72% mereka yang hilang pekerjaan adalah bergaji 4,000 ke bawah. Tapi ini adalah antara majoriti jawatan-jawatan yang ada yang akan disediakan. Tetapi mereka yang bergaji mungkin lebih kepada 4,000 juga mempunyai tawaran-tawaran yang akan kita adakan kerjasama dengan beberapa apa yang kita panggil public atau private employer services ini. Maknanya mereka-mereka yang di luar sana juga akan bekerjasama, yang mana kita akan adakan kerjasama untuk kita meminta mereka membantu juga pekerja-pekerja, penganggur-penganggur yang hilang pekerjaan di dalam sistem insurans pekerjaan ini untuk mendapat pekerjaan baru. Jadi bukan hanya pekerjaan yang di kategori ataupun yang dianggap 4,000 ke bawah, pekerjaannya berangkumi semua. Okey, Datuk Seri, saya ada masa 30 saat lagi, Datuk Seri. Soalan terakhir saya, perubahan kepada fabrik sosial kita di Malaysia pada ketika ini, bagaimana Datuk Seri lihat kesan pandemik ini kepada bukan saja pekerjaan tapi keluarga, masyarakat berdasarkan kepada sosioekonomi yang diperhatikan Perkeso? Paling ringkas, Datuk Seri. Tidak dinafikan pandemik ini mengajar kita pelbagai perkara. Jadi kalau dari segi apa yang saya melihat kepada sosioekonomi, walaupun kita melihat bahawa keadaan tidak begitu baik, tidak begitu sempurna, ataupun keadaan ekonominya nampak seolah-olah kita dalam keadaan yang mungkin tidak stabil, tapi pandemik ini mengajar kita banyak perkara untuk bagaimana kita ingin mengurangkan ataupun memperbaiki sebelum keadaan kita bertambah teruk. Maknanya kita lebih proaktif, dan inilah antara perkara yang saya dapat lihat bahawa kita belajar dan kita insya-Allah maknanya untuk masa akan datang kita telah bersedia sebelum keadaan-keadaan yang mungkin kita anggap serius seperti pandemik 19 ini akan berlaku. Terima kasih Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Mohamad membincangkan berkenaan dengan peranan Perkeso dalam penjana serta apakah norma baru dan juga mandat baru yang dilihat Perkeso untuk membantu pekerja, ahli bukan ahli, penganggur di masa hadapan. Saya Rizal Zulkafli, ini Niaga Awani.